Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi sekali di majlis yang lebih awal daripada biasa sebab bulan Ramadan. Hari ini saya nak cerita satu lagi topik yang agak serius sedikit sebab bukan satu tekaan yang mengatakan penyakit 3 serangkai ni pada bulan Ramadan terutama sekali agak merisaukan. Dia lebih tinggi daripada bulan-bulan biasa yang tak sepatutnya. Saya ulang, yang tak sepatutnya. Sebab bulan puasa, anda banyak kali dengar di dalam Google lah, YouTube dan sebagainya, banyak guru-guru yang mengajar kalau kata fasting ni, dia harusnya lebih menyihatkan badan. Tapi kenapa pula bulan Ramadan ada juga orang yang lebih teruk daripada biasa? Jadi saya nak cuba bagi satu pandangan dan perspektif. Jangan anda heran kalau ada orang pada bulan puasa ni dia lebih orang kata apa, sensitif kepada penyakit-penyakit yang dulu masa bulan-bulan biasa dia boleh tahan sikit. Heran jadi hari ni cuba pay attention apa yang you faham berkenaan dengan ataupun dengan terminologi 3 serangkai ni. Penyakit apa yang dimaksudkan 3 serangkai? Kod-kod lah, nanti terlupa pula, anggap penyakit-penyakit lain pula. Jawapannya, yang dimaksudkan dengan penyakit 3 serangkai sebenarnya dua-dua tu betul, tetapi ramai orang ataupun dulu-dulu doktor dulu-dulu tu tak lama, mungkin 20-30 tahun lepas, selalunya bila orang cakap pasal 3 serangkai, penyakitnya ialah kencing manis, blood pressure, nombor 2 tekanan darah yang tinggi, dan nombor 3 ialah kolesterol yang tinggi juga. Okey. Tetapi zaman sekarang, zaman moden ni dalam beberapa tahun yang lepas ni, sejak kolesterol telah diperkenalkan sebagai tidaklah menjadi satu musuh utama. Dulu kan kolesterol tu kalau tinggi sikit je kita dah gelabah nak kena ambil statin dan sebagainya. Sejak kita belajar yang statin ni, kalau sikit-sikit tak payah makan langsung, kalau sikit-sikit naik kolesterol kita, belajar apa yang saya cuba nak cerita nanti, maka cerita penyakit jantung, chronic kidney diseases punya masalah mungkin yang tulis pinggang tu maksudnya buah pinggang kot, betul lah tu, maksudnya kidney atau ginjal, ataupun dia boleh bawa ke arah masalah orang cerita obesity pun, tahu tak, masalah kegemukan. Dan selalunya yang masalah yang kita takut dalam cerita 3 serangkai ni, dia bukan setakat gemuk saja, tapi dia lebih kepada gemuk bahagian abdomen. Inilah bahagian perut, fatty liver. Ada setengah orang perempuan yang menjurus kepada masalah PCOS, polycystic ovarian cyst atau ovarian syndrome. Pernah dengar tak PCOD atau PCOS ni? Orang perempuan tahulah. Kalau you dah ada masalah 3 serangkai, dia akan menjuruskan lagi, boleh membawa kepada masalah stroke, sampai boleh bawa masalah dementia. Pernah dengar dementia? Dan bila saya cakap buah pinggang, dia boleh sampai ke masalah dialisis lah nanti. Sebab bila diabetes tu kan antara puncanya sampai mata pun boleh rosak, kebas-kebas kaki, tangan semua tu kan. Yang takutnya blood pressure, sebab blood pressure ni kadang-kadang dia dipanggil silent killer. Tu pun sekejap lagi kita kupaskan. Silent killer yang bahaya ni sebab tahu-tahu meletup aja, maksudnya dah kena stroke, angin ahmal, ataupun mereka yang kena heart attack nanti. Jangan anda heran, cerita pada petang ni ada mainkan sedikit peranan. Kalau you belajar awal-awal, terutama sekali anak-anak muda atau sesiapa yang dah dewasa, dah kena atau belum kena, cuba dengar elok-elok. Bulan puasa kita fokus. Dua sebab utama antara kenapa bulan puasa menjadi begitu berleluasa penyakit yang kita kata 3 serangkai ni, blood pressure, diabetes dan high cholesterol tu, ialah 2 antara banyak-banyak sebab. Satu ialah dehydration, air tak cukup. Nombor 2 ialah pilihan makanan setelah kita buka puasa. Kalau you fikir-fikir balik, cuba you tengok apa yang saya kata tu betul tak, sama ada air cukup tak dulu. Lepas tu nombor 2, apa masalahnya ialah pilihan makanan. Okey, 2 ni dulu. So kita nak selesaikan
Kenapa penyakit ni harus diambil berat? Sebab kalau you tengok dari sudut ambil yang diabetes dulu, dia ada dua jenis masalah utama. Diabetes ni anda tahu sangat-sangat pada bulan puasa ni, bila kita tak minum air yang mencukupi dan memilih makanan-makanan yang bila buka puasa yang bukan-bukan, seperti mana anda lebih peker daripada saya, lebih orang kata apa, mengerti maksud saya. Ya, masa ni bulan puasa pilihan makanannya lebih daripada sebelum bulan puasa, betul tak betul? Masa ni lah kita banyak lagi bermasalah nak lawan dengan nafsu makan ni. Walaupun orang kata masa bulan puasa lah harus makan sikit saja, berjaga-jaga, buka setakat yang jangan sampai kenyang dan sebagainya, minum air lebih kan, kena kurma, betul tak? Itu dah betul dah semua tu. Tapi sejak kebelakangan ni, kurma-kurma ni pun kalau terlalu berlebihan pun you kena hati-hati. Semalam saya ada cerita, iaitu kurma yang lebih daripada 7-8 biji itu dah mula melebihi daripada tahap yang diperlukan. Dari segi superfood dalam kurma tu memang dah bagus, vitamin, mineral, ada fructose, ada sugar, buahan tu ada serat, cukup baik, ada iron, ada banyak mineral-mineral dan vitamin yang bagus-bagus, ya. Dan semalam juga saya buat ada orang viral dengan dulu tak banyak cerita tentang makan dengan butter ni. Sekarang sampai dah dikeluarkan balik. Rasulullah SAW pula yang suka minum makan benda-benda macam ni. Jadi kita tak maulah soal benda tu. Soalnya kalau dah sedap nanti, saya tak tahu Rasulullah SAW makan berapa biji, tapi kita kalau dah sedap, you rasa 3 biji cukup kurma dengan butter tu. Itu soalannya. Ini sebagai mukadimah supaya you faham betul lah. 2000 tahun dahulu, ni cerita lama, sebelum lagi kita tahu pasal dunia ni, berarti Hippocrates, orang kata apa, yang ni lah, orang kata father of medicine ni dulu kan, dia dah tulis pun, dia kata food is medicine, okay, food as medicine. Memanglah betul lah, makanan adalah medicine. Tapi ada satu lagi dia tulis yang tak pernah guru-guru lain memberitahu, ialah walking is medicine also. Sekejap lagi kalau saya cerita pasal walking, dia tak cerita lagi tau. Dia tak cerita nak kena pergi panjat gunung, turun, ambil weight training semua. Kalau dapat tak apalah. Tapi kita ni ada tak nombor 3 hari ni, ialah tentang pergerakan. Bila Hippocrates kata walking is medicine, ingat dia kata walking is medicine tau. Berarti dia dah tahu apa yang dia Tuhan bagi rezeki, minda dia, kebijaksanaan dia. Walaupun dia bukan orang Islam, tak apa, kita dari segi sains kita kena masuk akal, dan kalau dia memberi manfaat, apa salahnya? Okey, jangan kita emosional pula. Kita boleh ikut kata-kata yang bila kita tengok balik, betul. Sebab dalam walking tu, ni dah cerita walking pula. 1 air, nombor 2 makanan, nombor 3 walking. Jadi sambilan saya cerita masalah penyakit, saya dah mula bagi dia punya jawapan, ya. Berarti betulkan minuman, betulkan nombor 2 makanan, betulkan pergerakan. Sebab rupa-rupanya bulan puasa, cuba you tulis, you banyak bergerak lebih pada bulan-bulan biasa ke atau kurang? Selain daripada tarawih lah kan, nasib baik ada tarawih kan. So tak payah bergaduh lah 20 ke 8 semua tu. Ni saya nak cerita tentang pergerakan aja. Okey, pergerakan ni waktu siang, saya kira boleh kita teka tak yang you akan tulis kat situ jarang ataupun kurang bergerak. Siapa kata dia pergi bercucuk tanam pada bulan Ramadan waktu siang pula tu, maka bila saya sebut perkataan siang, datanglah faktor yang keempat yang menjadi risiko atau menjadi punca utama, iaitu matahari. Dalam saya punya formula nanti untuk membantu sama-sama kita, you dan saya, ni bukan nasihat untuk anda saja, kita berkongsi apa yang saya pun kena buat. Matahari, you rasa-rasa you lebih rajin kena matahari tak pada bulan ni?
Ataupun daripada bulan bila pun tak suka matahari. Balik pada cerita matahari tadi, betul tak? Anda tak kena matahari lebih daripada 15 minit sehari. Macam mana? Kita minta cuma 15-20 minit je. Tu pun tak kena juga, betul tak? Jadi dah 4 faktor. Betul tak betul ni yang saya cerita ni? Nombor 5. Isunya ialah isu yang orang selalu menyalahkan setengah-setengah makanan yang ditafsirkan sampai tak boleh pegang tu, tak boleh pegang ni. Rupa-rupanya salah ribulan. Contoh, ramai orang kata tak boleh makan nasi langsung, ramai orang kata tak boleh makan bahan-bahan karbohidrat. Tetapi ramai orang yang kadang-kadang taksub sangat sampai tak tempuh langsung nasi ataupun karbohidrat, kecuali kalau karbohidrat yang refine, itu betul. Semua saintis pun dah sepakat, muafakat. Kita orang pun ni, guru-guru dari segi wellness lah, kesihatan pun ada mazhab dia. Tahu tak mazhab? Aku ikut keto diet, aku ikut vegetarian. Tahu tak? Anda ikut apa? Anda ikut lahap je lah. Tetapi ramai daripada anda pun dah pandai, sebab you dah tengok social media, dia kata kena buat paleo diet. Kena makan daging aja. Wah, dahsyat. Mengalahkan harimau pun tak apa. Kalau memang ada efek pun. Ada setengah orang bila dia makan macam harimau aja, maksudnya daging, dia tengok blood glucose dia turun, tengok blood pressure dia pun turun. Jadi dia kata diet ni lah terbaik. Tapi mungkin terbaik untuk you, tapi tak mungkin terbaik untuk seorang lagi, sebab tidak ada satu diet di dunia yang boleh mengatakan dia tu terbaik untuk semua manusia. Baik, kalau you tanya atuk you dulu, atau atuk kita zaman-zaman dulu yang masih lagi pergi sawah padi kan, pergi menori getah, betul tak, tangkap ikan, ni nelayan semua ni. Kalau you tengok mereka semua tu, kadang-kadang makanan dia orang tu hari-hari nasi, betul tak? Hari-hari dia orang makan nasi pun kadang-kadang daripada simpanan sendiri, betul tak? Tetapi zaman-zaman tu sekarang dah tak ada. Semua beras-beras sekarang dah dipolish. Maksudnya boleh tahan sampai 2 tahun ke atas supermarket tu. Sebab tu kadang-kadang sekarang bukan salah nak makan nasi tu, rupanya kualiti tu. Jadi bila kita cakap pasal karbohidrat, sekejap lagi jangan anda orang kata terlalu sampai tak boleh langsung tempuh. Kalau sampai sekarang pun orang Japan, kalau you tengok, kalau orang di Itali tu, Macedonia tu kan, okay? So mereka tu Mediterranean diet semua ada, pasta, ada nasi di Japan semua tu. Kenapa mereka tak gemuk pun? Kenapa mereka tidak ada masalah kolesterol, dan kenapa tidak banyak masalah heart attack, masalah kalau you tengok dari segi diabetes pun, dibandingkan dengan kita yang kadang-kadang terlalu tu tak boleh, ni tak boleh, sampaikan buah pun menjadi masalah sekarang. Nah, bila cakap pasal buah, ada betulnya juga. Zaman sekarang punya buah, dengar sini, siapa yang dah senang kena diabetes, adik-beradik pun ramai ada diabetes, you pun doktor dah bagi warning, maka buah antara nombor 1 yang you kena berhati-hati. Bukan tak boleh makan, tapi pilih yang kurang manis dan kurang ranum. Ni bukan kita bertelagah pendapat, tetapi memang ada dalam buah-buah yang terlalu ranum dan dah masak, terlalu manis, dia tinggi dengan fructose. Bukan salah, fructose dalam buah tu boleh makan, tapi kalau you dah sensitif, jangan terlalu banyak. Itu maksud saya. Kalau dah boleh makan 1 piring, tak payahlah 1 pinggan. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Yang paling you kena jaga untuk masalah 3 serangkaian ni ialah gula. Semua dah faham. Siapa yang dah ikut saya sampai 3-4 tahun ni, mesti ada 3 perkara yang you kena nyahkan kalau you nak kurangkan penyakit-penyakit 3 serangkai. Ya, termasuklah penyakit yang serius yang lain pun, tapi kita lebih nak fokus kepada gula, sama ada nampak tak nampak. Sebab itulah nasi zaman moden sekarang, you nak kena sejukkan dulu, betul tak? Kalau nak makan nasi, sejukkan dulu, lepas tu panaskan balik. Sejuk, betul-betul sejuk, masuk peti ais tu. Sebab
bila kita nak makan nasi, kalau dah buat nasi lemak boleh makan direct, kalau nak buat nasi biryani boleh makan direct, nasi dagang boleh makan direct, nasi yang berminyak bersantan semua makan, tak payah nak sejuk-sejukkan lagi dah. Tapi kalau nasi putih biasa, sama ada basmati ke atau beras biasa ke, especially yang dah dipolish nampak putih melepak tu, lagi you kena freshkan dia. Kalau boleh bagi sejuk betul semalaman ataupun petang tadi you buat pukul 4, ni nak buka puasa nanti katakan 3 jam dah sejuk betul, nanti you panaskan balik. Kenapa? Kalau you buat macam tu, jadi starch ataupun karbohidrat tu dah dipanggil retrograded. Maksudnya dah ditukar standard daripada high glucose ataupun high dia punya karbohidrat itu, dia dah kurang glycemic indexnya, maka you dibenarkan makan. Saya mengharapkan you faham tu. Baik. Last sekali ialah tentang isu masalah tidur. Betul lah, tidur pada bulan puasa ni malam-malam sebab kita bangun awal ya, dan kita balik lambat tarawih, tapi lambat-lambat balik macam mana pun nak kira-kira kita masih lagi ada at least 6 jam tu tak. Kalau tidur katakan pukul 10.30, paling lambat pukul 11 katakan ya, kita bangun pukul 4.30 ataupun 5, dah boleh. 6 jam tu kira dah cantik lah, tak teruk sangat. Dan siang kalau siapa yang ada waktu ni lah, kalulah lah sikit, maksudnya power nap lah. Waktu siang tu dia panggil power nap. Tapi kita dah digalakkan pun tidur sebelum dan selepas Zuhur sikit tu, betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa masih ramai yang bermasalah tentang 3 serangkai ni? Okey, nombor 1 saya nak bagi tahu ialah masalahnya ialah bila air tak cukup, 1, dan bila makanan dah tak dijaga, maksudnya pilihannya tak kisah, lebih pula benda-benda yang manis, bergula, dan karbohidrat pun saya kata tadi dia tak ada peduli, dia masak ikut hati dia lah. Penyakit 3 serangkai ni, kenapa saya minat sangat dan kenapa D&D World pun lebih fokus kepada 3 serangkai ni. 1, ramai orang yang menghadapinya. Jadi kalau nak bantu ramai orang, 3 penyakit ni lah kita pilih dulu. Dan saya mengharapkan kanser tak adalah mendekati, walaupun dia dah nombor 2, nombor 3 dah. Lepas pada jantung, datang apa? Mula dekat lah, kanser dah nak masuk dah ni. Jadi kalau kita biarkan tak lama lagi, kanser bersama dengan jantung. Sekarang ni masih jantung, penyakit heart attack, penyakit cardiovascular diseases. Jadi kita kena hati-hati. So yang mula-mula sekali kita kena jaga ialah insulin dalam badan kita. Kenapa bulan puasa menjadi isu yang saya bawa petang ni, supaya you lebih terbuka mindanya. Air tak cukup, pilihan makanan tak betul, insulin cepat naik. Faham tak? Insulin banyak dalam badan kita pada bulan puasa ni, lebih daripada kebiasaan, sebab dia fokus. Bila buka je puasa, setengah orang macam tak pernah tengok makan. Ada tak kat sini yang jenis betul-betul dia kata tak baik kalau tinggalkan makanan, kena habiskan dulu ataupun makan dulu baru nak pergi sembahyang dan sebagainya? Ada yang berpendapat macam tu. Saya tidak kata betul atau salah, saya cuma kata kalau you terkejut dah puasa dekat 13 jam, lepas tu you terus makan sampai sepinggan 2 pinggan tu, itu bahaya sangat. Sebab insulin tu bila dia naik mencacap macam tu, dia tetap akan turun secepat mana dia naik nanti. Lepas tu, lepas more you cacap lagi sekali dengan kuih muih dan sebagainya, kena pula dengan teh tarik dan sebagainya, turun balik lepas pukul 11 tu nak tidur. Masa nak tidur tu sepatutnya 2 jam 3 jam sebelum tidur. Kan sains dah buktikan jangan makan apa-apa kecuali air. Air pun yang tak bergula. Macam mana tu? Jadi malam ni cuba you lepas more tengok ambil teh green tea ke atau teh kosong ke, teh atau kopi O. Yang the best kopi O, bagus untuk kesihatan. Boleh tak? Nak makan juga seketui, makanlah seketui ataupun 1 pulut udang ke apa-apa. Macam mana nak buat? Kita takkanlah nak ngada-ngada semua, tak boleh kan? Tetapi tengok besok sahur, jangan lupa kepada air mencukupi tak. Cek balik, setiap hari cek air, setiap hari cek you punya gula dalam badan you tu. Maksudnya agak-agak you dah makan majoriti gula atau tidak. Nombor 2 susu, no.
Bulan puasa ke bulan apa pun, susu out, ya. Zaman sekarang lah. Saya selalu kata susu bukan haram, tetapi susu zaman sekarang semuanya dah tak ada apa, dan menyebabkan kalsium you akan berkurangan pula lagi. Padahal ambil susu nak bagi kalsium tinggi, betul tak? Siapa yang faham lah kan. Dan last sekali daging, boleh kalau sedikit-sedikit sebanyak, no problem, dengan syarat daging kalau dapat organik lah. Kalau ayam pun ayam kampung lah. Kadang-kadang saya cakap ni macam lawak aja. Susah sekarang nak cari ataupun mahal, betul tak? Jadi kita rekomenkan telur lebih. Telur sampai 3 biji pun tak apa, 4 biji pun tak apa bila buka puasa ni, ataupun campur dengan sahur nanti, no problem. Terutama sekali telur yang rebus lah, boleh. So you tak adalah nak sedih sangat kan. Kacang-kacang semua, biji-bijirin semua silakan, ambil, no problem. Ni apa, dal, of course lah, sayur apa pun you nak makan boleh. Jenis-jenis ubi-ubi apa pun boleh, asalkan dia berserat silakan, walaupun karbohidrat. Boleh kan? Okey. Last kita tutup malam ni dengan kenapa bulan puasa ni lebih senang kena penyakit 3 sangkai juga, sebab kita kadang-kadang senang kena inflamasi pada bulan puasa ni. Sama ada air tak cukup pun, ataupun kadang-kadang pemakanan, pilihan makanan pun yang tak melawan inflamasi, anti-inflammatory punya food tak cukup dalam badan kita. Contoh, tak cukup salad, tak cukup ulam, ni benda-benda yang hijau, green leafy vegetable, buah-buahan yang sederhana, jumlahnya cukup tak? Kalau kita boleh lawan dengan inflamasi, maksudnya kan selalu saya kata omega 3 very important. Apa tu, nak jaga siapa yang suka ambil minyak-minyak yang bagus-bagus seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa, tu semua bagus tu untuk lawan penyakit. Minyak sacha inci oil, betul. Memang sampai bulan puasa je kadang-kadang lagi kita kurang dengan omega 3 ni, betul tak? Satu lagi, kita juga kadang-kadang lupa kepada apa yang panggil membalancekan balik mineral dan vitamin. Maksudnya membalancekan tu, kita rasa kita makan, tapi kadang-kadang cukup tak vitamin A, D, E, K, vitamin C, cukup tak? Kadang-kadang kuat makan hari ni tentang makanan yang disediakan, tapi makanan tu mungkin tak cukup dengan katakan mineral lain pula, potasium, magnesium semua. Tu jaga baik bulan puasa lah. Selalunya kita meninggalkan dan tak ambil pot, tengok betul-betul balance tak balance. Faham? Sebab itulah kalau you dapat macam buah avocado, buah kiwi, buah ni fig, buah tin, ingat tak? Bagus-bagus ni. Buah sirsak, durian Belanda, kalau ambil daun-daun salam semua ni silakan. Masa puasa ni rajin-rajin letakkan banyak rempah rimpang ni, supaya dia balancekan balik. Apa yang kita makan tu memang tak pernah komplit pun, tak sempurna pun. Jadi kita perlukan. Faham tak faham? Ramai bulan puasa tak ambil kira tentang suplemen daripada natural. Boleh, ya. Saya suka kalau you galakkan diri ambil menenas, ambil makanan dan buah-buahan yang betul-betul berserat, ya. Termasuk jambu kalau ada. Tengok musim lah. Tahun ni saya tak tahu ada durian ke tak ada durian, tapi bahaya tu kalau durian ada bulan-bulan puasa ni pula. Okey. Tapi ada jenis-jenis pucuk-pucuk, macam kangkung, sayur midin kat Sabah Sarawak tu, banyakkan benda-benda macam ni. Tak semestinya you kena keluar daripada nak makan benda-benda baru. Kalau you suka kerabu lagi bagus, kan? Baiklah, kita tutupkan cerita dengan satu lagi masalah utama yang orang tak tahu secret ni ialah sebab tu dia terlalu taksub kepada satu jenis makanan saja ataupun ikut guru-guru mana saja. Tapi kita kena buka minda kita, sebab sebenarnya yang kita nak jamu selera ni bukan cuma body kita, bukan cuma sel-sel kita, tetapi dalam sel tu ada satu nama mitokondria. Mitokondria ni macam kalau Malaysia ni
tenaga nasional lah, tempat pengeluaran tenaga. Kalau kita tak bagi cukup arang batu kat tenaga nasional atau special hydroelectric ke apa, mana nak dapat tenaga, betul tak? Jadi body kita pun perlu penjagaan mitokondria. Dan salah satu daripada penjagaannya, selain daripada air mencukupi, dengan garam semua tu, saya ulang balik lagi sekali, makanan ikut D&D diet betul-betul, formula kita tu. Lepas tu saya kata apa tadi, makanan matahari tadi kan. Lepas tu saya nak cerita tentang dua perkara, iaitu satu, dia panggil walking tadi tu. Rupanya walking yang Hippocrates kata 2000 tahun dahulu, baru 10 tahun lepas orang confirm mengatakan walking tu selain daripada bagus untuk kesihatan dan kecergasan, tapi dia merupakan booster kepada mitokondria. Heran dia tak kata panjat gunung, dia tak kata swimming, dia tak kata main badminton. Walaupun semua tu boleh sebab bergerak, tapi dia takut orang tak boleh ikut. Maka dia mula-mula dulu dia dah kata cuma walking saja pun dah boleh menjaminkan panjang umur. Sebab tu kalau you tengok orang Jepun, orang kat Hunza, tahu Hunza kat Pakistan tu, Blue Zone ni, tempat-tempat ni dia orang buat study semuanya bergerak, berjalan, menjadikan berjalan tu transport yang official. Kalau you bawa Ferrari ke, you bawa kereta Mercedes ke kat situ, semua tu orang kata you macam out of budaya kat sana. You kena berjalan. Macam you teringat balik tak zaman you kecil-kecil dulu? Siapa yang dah umur 60 ke atas ni, ingat tak? Zaman-zaman dulu kita ada aja pergerakan. Jadi kita jangan lupa bila cakap pasal makan, ramai juga orang lupa kepada pembantu resmi kita yang Tuhan jadikan. Kadang-kadang orang kata dulu jahat, tetapi sebenarnya sekarang baru dia tahu rupanya tak ada satu yang Tuhan jadikan tidak ada manfaat, iaitu bakteria. So lain kali saya cerita balik microbiome ataupun perut kita ni, maksudnya makanan. Masya Allah, kalau kita belajar pasal daripada mulut sampai ke dubur ni, dia punya tube ni, apa yang masuk, apa yang lekat, apa yang lepas, apa yang sangkut semua ni, yang tu saja dia akan, tak salah banyak cerita, dia nak bagi seronok kita pun dia punya kerja. Bakteria ni nak bagi serotonin, melatonin, nak bagi tidur, dia punya kerja. Habis? Lepas tu nak bagi kita rasa puas bila buat kerja tu, rasa seronok, rasa macam bersyukur semua tu. You rasa ingat saja-saja seronok, senyum je. Yang saya duk kata senyum sokmo tu. Kalau bakteria yang happy tak happy, jangan harap kau nak boleh senyum. Jangan main. Jadi sampai ke bakteria pun kalau kita belajar bulan puasa, kita kurang menjaga masalah. Jadi kalau you sembelit selalu bulan puasa ni, ataupun cirit lebih ke makan terlalu kan, kalau tak jaga betul kadang-kadang dia boleh sembelit ataupun dia boleh cirit. Ni semua ni jangan biarkan. Lebih pada 2-3 hari, you kena betulkan cepat-cepat. Satu, tak boleh puasa. Teruk nanti. Kalau dah cirit-birit, tak. Tapi yang penting sekali ialah untuk menjaga kesihatan badan, untuk menurunkan masalah apa. Saya cerita petang ni, semuanya untuk 3 penyakit utama tadi. Blood pressure, diabetes dan kolesterol. Maka bila 3 ni terjamin, maka lain 7-8 penyakit lagi yang serius-serius tu, sampai heart attack, sampai nyanyok semua kan saya cerita, sampai fatty liver semua tu, boleh kita bantu, orang panggil apa, kontrol. Kalaupun dah kena, jangan risau. Cukup dulu saudara sekalian. Semoga mendapat sikit manfaat sebelum kita berbuka puasa. Saya cuma ada nampak satu note lagi kat sini, iaitu bila bulan puasa ni saya nota yang selalu saya risau ialah minuman. You kena hati-hati apa you buka puasa, ya. Kalau yang kebiasaan tu mesti ada manis-manis. Orang Melayu kita buka puasa, minta maaf lah, saya minta tolong you kontrol tu dulu. Sebab minuman tu kadang-kadang sampai 2-3 gelas tu tak. Sebab betul lah kita nak menggantikan 1 hingga 2 liter sebelum kita tidur. Lepas tu kita sahur lagi setengah liter, betul tak? Betul lah tu. Tapi jenis air tu, sebelum cakap pasal makan pun betulkan tu dulu. Boleh? Okey. Kalau macam tu saya undur diri dahulu. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi di masa yang terdekat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sentiasa mendoakan anda dunia ni bahagia, akhirat kita syurga, dan kita jangan lupa senyum semua. Okay, dan let go, feel good all the time. Bye.